Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Kita sambung kitab haji dan umrah lah. Bab besar dia, kitab haji dan umrah, Kitabul Haji wal Umrah. Ini kitab menyatakan haji dan umrah. Bermula erti haji pada lughah, pada bahasa, iaitu qasad. Artinya menqasad sesuatu, niat lah, niat tujuan untuk melakukan sesuatu dah. Itu masuk di segi bahasa lah. Haji sendiri itu masuk niat dah. Niat nak buat, tujuan nak buat dah. Dan haji pada istilah syarak, pada istilah agama lah syarak tu, iaitu qasdul ka'bati linnusuki allati qasdul ka'bata linnusuki allati. Artinya mengqasadkan niat tujuan je Kaabah kerana memperbuat ibadah yang lagi akan datang keterangannya dah. Mengqasad Ka'batullah kerana berbuat ibadah yang lagi akan datanglah kenyataannya dah. Bermula haji dan umrah itu fardu. Keduanya lagi maklum ia daripada pekerjaan agama Islam dengan darurinya, dengan benda yang diketahui secara mudah oleh agama lah. Maka barang siapa ingkar akan fardunya, jadilah ia kafir, melainkan jika ada ia baru masuk Islam atau jadi ia jauh daripada ulama. Itulah kata kafir pun dah. Apa-apa pun nak tuduh orang kafir ni kena ditegakkan hujah lah. Kena tegakkan hujah. Dah. Bukan mudah kata. Di segi hukumnya nampak pun mudah jadi kafir, tapi di segi tuan tu, orang yang mengingkar apa, kita kena berhujah dulu kan. Dan adalah haji itu daripada segala syariat yang dahulu, kerana tersebut pada setengah riwayat bahawasanya Nabi Allah Adam AS adalah ia naik haji 40 tahun dari negeri Hindi ke Baitullah dengan berjalan, dan bahawasanya Jibril AS berkata ia bagi Nabi Allah Adam, ya Nabi Allah Adam, bahawasanya segala malaikat adalah mereka itu tawaf dahulu daripada Tuhan hamba pada Baitullah ini 7,000 tahun. Ini riwayat tahulah kuat setara mana dah. Tak kuat mana. Tapi yang pentingnya, tawaf ni kata start Nabi ada lagi, bukan start Nabi Ibrahim ni. Nabi ada lagi lah. Cuma Nabi Ibrahim ni macam perbaharui semula lah. Tapi gitulah riwayat ni tidak kuat mana lah. Ibn Ishaq berkata dah, dan kata Ibn Ishaq, tiada disuruhkan Allah akan seorang Nabi kemudian daripada Nabi Allah Ibrahim, melainkan ada ia naik haji. Dan kata setengah, tiada seorang Nabi daripada segala Nabi, melainkan adalah ia naik haji. Jadi semua Nabi tu naik haji. Dia kata gitulah ni. Tapi gitulah kalau naik haji di Mekah tu, Ibrahim tu. Lepas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kalau cara pun tak. Hak lain tu Nabi Ishaq, Nabi Yaqub ke apa, tak ada pergi haji di Mekah ni. Mereka buat kalau haji pun dan seterusnya keturunan Bani Israel itu tidaklah buat haji di Mekah. Tidak diketahui lah. So yang penting mereka ni duk cara kodenu lah, Baitul Maqdis ni lah. Okey, tak apalah. Tapi memang Nabi-Nabi dulu pun ada buat haji. Tapi adakah semua di Mekah? Wallahu a'lam lah. Yang pentingnya Nabi Ibrahim tu menghidupkan semula lah Baitullah di Mekah. Tentang wajibnya haji bagi umat yang terdahulu terdapat dua pendapat. Pendapat yang diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dalam kitabnya Tuhfah dan Nihayah, bahawasanya fardu haji itu tiada tertentu dengan umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi haji ni bukan umat kita saja dah, tetapi adalah ia difardukan pula atas segala umat yang dahulu. Gitulah, umat dulu pun wajib lagi dah. Wajib jugalah.
Lepas tu dan bersalah-salahan ulama pada masa yang difardukan oleh Allah Ta'ala dalamnya haji. Ulama khilaf bila wajib hajinya pada umat Islam ni, atau secara umat Nabi dulu lah. Cara umat Nabi Muhammad ni pun wajib dia bukan wajib selalu, dah ujung-ujung dah dekat wafat Nabi dah. Kata setengah ulama lah adalah haji itu difardukan dahulu daripada hijrah. Dia kata gitu. Haji ni fardu sebelum hijrah lagi dah. Dan kata setengah difardukan dalam tahunnya pertama daripada segala tahun hijrah. Dan kata setengah difardukan ia dalam tahun yang kedua daripada hijrah. Gitulah. Demikianlah berlaku khilaf hingga pada tahun yang ke-10 daripada hijrah. Ada kata sampai ke tahun 10 hijrah. Jadi berbagai-bagai pendapat lah. Tak jelas. Tapi segi Nabi ni tahun ke-10 baru buat ni. Sebelum tu tak buat lagi. Abu Bakar dulu buat. Tetapi yang sah bahawasanya haji itu difardukan oleh Allah Ta'ala pada tahun yang ke-6 daripada hijrah. Waktu kuat lah kira-kira dah. Tetapi tiada Nabi pergi haji kemudian daripada hijrah melainkan pada tahun yang ke-10 daripadanya. Walaupun katakan tahun ke-6 hijrah wajib baru fardu haji. Tapi Nabi tetap buat pada tahun ke-10. Bukan buat selalu lah. Dan pada tahun yang ke-8 disuruhkan oleh Nabi Allah akan Utab anak Usaid. Atab anak Usaid. Asad. Utab dan anak Usaid pergi haji dengan segala manusia pada hal dijadikannya akan Utab itu Amir Mekah. Jadi terlapas tu Utab ni Atab ataupun Utab dan Atab itu Amir Mekah. Jadi dia jadi haji dah. Dan pada tahun yang ke-9 disuruhkannya Nabiullah akan Sayyidina Abu Bakar pergi haji dengan segala manusia. Tahun ke-9 itu Abu Bakar menjadi Amir haji dah. Dan tinggal di dalam Madinah beberapa orang daripada sahabat yang sahabat yang kaya dah. Sahabat yang kaya serta Nabi Allah dengan tiada suatu uzur daripada perang. Tak ada uzur pergi tapi tak pergi juga haji dah. Ataupun seterulah takut musuh pun tak ada juga, tapi tak pergi juga dah haji dah. Iaitu Uthman dan Abdul Rahman bin Auf tak pergi haji, duduk bersama Nabi di Madinah ni. Hajinya Abu Bakar dan lain-lain lah. Bin Auf dan lain-lainnya. Maka pada tahun yang ke-10 naik hajilah Nabi serta segala sahabat-sahabatnya. Maka tiada ia naik haji kemudian daripada difardukan oleh Allah melainkan sekali jua, iaitulah yang bernama Hajjatul Wada'. Nabi ni buat haji ni hanya sekali sahaja tahun ke-10 hijrah. Bersama sahabat lain lah. Dan nama dia Hajjatul Wada', haji perpisahan lah. Hajjatul Wada' ke Wida' ada perbahasa lah dah. Dan adalah Nabi SAW naik haji dahulu daripada hijrah beberapa kali. Tiada berbilang banyaknya, iaitu dahulu daripada nubuah. Ikut agak Nabi buat haji juga sebelum dia jadi Nabi lagi dah. Sebelum jadi Rasul lagi, sebelum angkat jadi Nabi lagi. Dan kemudiannya dan dalil yang pada menyatakan fardu haji dan umrah itu dahulu daripada ijma', beberapa ayat Quran dan beberapa hadis. Jadi ada ayat Quran dulu, sebelum ijma' tu dia kena ada Al-Quran dan hadis dulu dah. Maka setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kerana Allah mewajibkan atas manusia melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya ke sana. Surah Al-Imran ayat 97. Dan firman-Nya lagi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah ayat 199. Lepas tu setengah daripada hadis, bahagian daripada hadis Nabi SAW
Bunyan Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hujjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun ke atas 5 dasar: syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, naik haji ke Baitullah, dan puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Dan Aisyah pernah menanyakan, dan lagi sabda Nabi SAW pada menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang jihad. Hal 'ala an-nasi jihadun? Qala na'am, jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Apakah ada kewajipan bagi wanita selain daripada jihad? Nabi Rasulullah SAW menjawab, ya, jihad tanpa peperangan padanya ialah haji dan umrah. Hadis Ibn Majah dari Ahmad dan Aisyah. Adakah kuat atas wajib rutin jihad? Ya, jihad juga, tapi la kita lifi, tidak ada perang darinya lah. Itu haji dan umrah lah. Tak ada perang lah. Haji dan umrah dan syahadat. Haji dan umrah itu ada kalanya fardu ain, iaitu atas barang siapa yang belum mengerjakan haji dengan segala syaratnya cukup dah. Dan ada kalanya fardu kifayah kerana menghidupkan Ka'batullah tiap-tiap tahun, iaitu atas segala mereka yang telah mengerjakan haji. Jadi fardu kifayah, kalau tak ada orang buat haji langsung tak boleh dah, kena ada juga dah. Walaupun covid pun mesti berwujud dah, fardu kifayah. Dan ada kalanya tatawwu', iaitu sunat bagi sekalian sahaya, sekalian hamba dan kanak-kanak. Tetapi tiada wajib haji dan umrah itu dengan wajib ain pada asal syarak di dalam seumur hidup, melainkan sekali jua. Dan terkadang-kadang wajib keduanya lebih daripada sekali dengan wajib ain. Jadi sunat tu kanak-kanak lah, tak wajib lagi dah. Seumur hidup sekali tu wajib ain, fardu ain dah. Ada juga hak wajib ain lebih daripada sekali juga dah. Dah kena nazar ke apa kali dah. Bukan asal perintah syarat lah. Mungkin sebabnya kena nazar ataupun qada lah. Bukan dengan asal syarat, hanya adalah sebab kerana arid lah, seperti nazar dan qada lah, kerana ada tujuan niat. Ya, ada niat lah, niat wajib lah. Gitulah. Bermula wajib haji dan umrah itu atas tarakhi. Nah, yakni apa maksud tarakhi tu? Yakni berlambat-lambatan tiada wajib mengerjakan keduanya dengan segera. Tarakhi itu maksudnya tidak wajib segeralah. Boleh lambat dah. Maka harus bagi orang yang wajib atasnya haji, cukup syarat dah wajib haji dan umrah dah, mentakhirkan mengerjakan keduanya kemudian daripada tahun tahun yang mampu lah. Yakni yang dapat ia mengerjakan keduanya dalamnya dengan dalil bahawasanya haji difardukan oleh Allah Ta'ala pada tahun yang ke-6, dan tiadalah naik haji Nabi SAW melainkan pada tahun yang ke-10. Dan sertanya beberapa sahabat yang kaya yang tiada uzur pada mereka itu. Jadi tak uzur tu sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf. Lepas tu berapa orang lagi sebut nama dia. Dah tak pergi haji dah. Tahun ke-8 tak pergi haji lagi dah. Padahal Nabi ada orang kaya ramai dah. Abu Bakar tak pergi haji. Tahun ke-9 Abu Bakar pergi haji, tapi ramai lagi orang kaya tak pergi dah. Dah termasuk dah Abdurrahman bin Auf, dan Nabi sendiri tak pergi dah. Tahun ke-10 baru Nabi buat haji dah. Dan Rasulullah baru mengerjakan laksanakannya pada tahun ke-10 bersama-sama dengan sahabat yang kaya, tanpa ada suatu uzur, dan oleh para sahabat dikerjakan pada tahun ke-8 dan tahun ke-9. Sahabat belaka buat tapi Nabi tak buat dah. Dan sahabat kaya tak buat. Dan umrah dan dikiaskan dengan haji dah. Umrah ni buat sekali haji dah.
Kebolehan menunda haji dan umrah disyaratkan bahawa dikosatkan, diniatkannya akan dikerjakan pada tahun yang akan datang dan tidak ditakutkan diserang penyakit lumpuh atau hartanya habis. Jadi kalau dikira ada jangkit dia lumpuh ke mati ke apa tak boleh. Dia tangguh dia. Tapi kalau ada harapan lagi, tak pasti lagi, boleh dia mentakhirkan haji lah. Dan dia tak tahu, dan kemungkinan yang tak tahu tu tak boleh nak kira lah. Kira boleh lah tangguh haji dia. Dan lagi ni mengikut mazhab kita lah. Ada mazhab kata wajib juga dah, wajib segera lah. Tapi secara umumnya ramai jumhur ulama dah boleh tunda lah. Dalil kuat. Nabi ni boleh tunda dah. Nabi sendiri pun tunda untuk haji segera dah. Dan lagi hendaklah selamat dari dirinya daripada mati. Masa hidup lah. Dahulu daripada mengerjakan keduanya ni. Kerana manakala ditakhirkannya kemudian daripada tahun imkan, tahun yang mampu lah, imkan mampu dah, boleh dah, maka mati ia dahulu daripada mengerjakan keduanya, haji dan umrah lah. Maksiatlah kematiannya lah. Jadi dia kira-kira dia boleh hidup lah. Tapi kalau dia tahu dah dia boleh mati lepas ni dah, dan dia tak usaha sungguh-sungguh, nah, dia jadi dosa lah dah, maksiat ni. Ini nyatalah fasiknya sebab matinya mula-mula daripada akhir segala tahun, imkan tahun mampu hingga matinya, maka jadi jika adalah ia jadi saksi atau itu pun. Jadi kalau dia jadi saksi atau menjadi hakim dan telah memutuskan perkara, maka persaksiannya tolak dan keputusan dibatalkan kerana fasiknya. Kalau jadi saksi pun dia tak boleh jadi saksi lah, dah ditolak dah. Ketahuilah haji dan umrah itu 5 tingkatan, 5 martabat. Bagi tiap-tiap satu daripadanya, yang 5 martabat itu berapa syarat? Ada berapa syarat pula? Pertama, martabat sihat mutlaqah. Nah, pertama, martabat sihat mutlaqah, yakni sah haji dan umrah semata-mata dengan tiada diqayyadkan, ditentukan dengan mubasyarah. Maka syaratnya 1, 2, iaitu hendaklah ada ia Islam. Maka sahlah diihramkan oleh wali atau ma'zunnya, orang yang benar diizinkannya, daripada yang gila dan kanak-kanak yang tiada memayis. Jadi sah ihramnya oleh wali dia, ataupun oleh orang yang diberi izin lah. Orang yang beri izin kepada orang yang gila, dan anak-anak dah diberi izin nak ganti orang gila atau anak-anak yang belum memayis. Kedua, sah mengerjakan. Tadi budak-budak kecil ni boleh tolong niat dia dah. Itu pertama lah. Kedua, martabat sihatul muwasyarah. Dan martabat kedua ni sah mengerjakan haji dan umrah yang dikaitkan dengan keadaan diri orang. Mengerjakan dekat keadaan diri orang yang melaksanakannya, dan syaratnya ada 3 pula dah. Jadi kait dengan orang pula dah. Tadi Islam saja dah. Dia Islam walaupun dia gila, tapi dia Islam, dia dekat dia gila dia atau mayis dia, budak kecil, maka dia boleh tak orang terniat dia apa boleh dah. Tapi tak lepas lah wajib dia, sekadar dia boleh dah. Sah haji lah. 3 perkara pula. Pertama, hendaklah ia Islam, diri dia sendiri lah. Yang kedua, hendaklah ia memayis. Yang ketiganya, hendaklah dengan izin wali, bapak dia dah. Maka tiada sah haji dan umrah kanak-kanak yang tiada memayis dengan sendirinya dah. Jadi dengan sendiri-sendiri tak boleh, dia kena izin wali baru dia sah dah. Bila capai usia memayis, lepas tu wali tak izin, tak jadilah dia.
Mayis tu kerti. Haji, umrah tu kerti dia. Budak kecil ni. Sebelum 7 tahun. Tahu apa dah. Jadi dia kena perlu wali dia untuk tolong niat. Dan juga boleh wali dia wakilkan kepada orang lain. Tapi kuasa ni pada wali dia. Pada diri sendiri pun tak mampu dah. Dan demikian lagi tiada sah haji dan umrah kanak-kanak yang mayis dengan tiada izin walinya. Itulah. Ketiga, martabak ketiga dah. Wuku' min wuku'an hajjatun nadhr. Apa ni nak? Ketiga ni haji jatuh haji dan umrah menjadi haji nazar dan syaratnya dua dah. Dan syaratnya dua dah. Dua perkara. Pertama, bahawa ada ia Islam. Kedua, hendaklah ada ia mukallaf. Jadi selagi dia Islam, dia tidak mukallaf belum najis atau bergila ke apa dah. Tak ada akal, dia tidak tidak jadilah haji nazar dia dah. Sebab orang gila, dia tak boleh nazar pun tak jadi bagian dah. Keempat dah. Martabak keempat, wuku'an hajjatul Islam wa umratihi. Artinya jatuh haji dan umrah itu daripada hujjatul Islam dan umrah. Haji Islam dan umrah, maka syaratnya 3 perkara. Jadi haji dan umrah sebagai haji dan umrah wajib ain dengan 3 syarat lah. Jadi dia lepas wajib ain ni dengan 3 syarat. Pertama, Islam dulu dah. Mukallaf. Sekali dia pergi tu tidak mukallaf, gila ke budak kecil ke apa, mai belum mai tak jadilah. Yang ketiga ni merdeka dah. Kelima, gitulah, selagi dia tak merdeka, dia hamba. Lepas yang merdeka dia kena buat haji semula lah, tak pada kewajipan, tak lepas kewajipan fardu ain dia lah. Kalau dia pergi budak kecil, wali dia, ayah dia, mak dia boleh tolong niat ke dia dah. Tapi dia besar dia kena buat haji semula lah. Dia balik setengah kata ni tak mukallaf ni. Di beban kesyarat kena balik lah, mukallaf. Selagi tak balik tak siapa tahap mukallaf dah. Kelima ialah haji dan umrah wajib. Martabat kelima ni yakni wajib dan haji, wajib haji dan umrah lah. Syahdan. Adalah syurut wajib haji dan umrah itu 4 perkara. 4 perkara. Syarat yang pertama, hendaklah ada yang mengerjakan dia itu Islam. Maka tiada wajib keduanya atas yang kafir asli. Jadi selagi dia kafir asli, dia tak wajib haji lah. Tetapi wajib keduanya atas yang murtad. Jika kuasa ia pada ketika murtadnya, kemudian maka Islam, ia jadi dia murtad, dia wajib haji jugalah, tetap wajib haji. Dah. Dan jika jadi ia papa, ia kemudian daripada Islamnya, dah. Dia papa jadi miskin, masa lepas dia jadi Islam pun tetap wajib haji. Sekalipun maka jika ditakhirkannya akan keduanya hingga mati, ia dihajikan ia daripada tarakahnya, daripada harta saka dia lah. Dah haji badal ganti ke dah, ambil daripada harta saka dia atau peninggalannya. Tetapi jika mati ia dalam murtadnya, tiadalah dihajikan daripadanya dah. Tak hajilah. Lepas tu syarat yang kedua, hendaklah dia tu mukallaf, yakni akil baligh. Bukan akil saja, akil baligh mukallaf ni. Maka tiada wajib keduanya atas yang gila dan kanak-kanak. Kalau mati budak kecil atau bergila, tak wajib lah. Di masa dia akil baligh baru dia wajib lah. Dan syarat yang ketiga ada baginya istita'ah, yakni kuasa atas mengerjakan haji, mampulah, dan umrah dah. Haji dan umrah tu mampu, maka tiada wajib keduanya atas yang tiada kuasa dah. Tak mampu dah. Syarat ketiga ni ramai kalau sekat pun dah. Tak ada PT, tak ada duit ke, tak ada bekalan ke dah. Okay, lepas tu
Okey, habis itu dah. Syahadan adalah istita'ah itu dua bagi dah. Istita'ah mampu pula bagi dua pula dah. Dua jenis pula dah. Bagi dua jenis pula istita'ah tu. Pertama yang kata istita'ah mubasyarah, artinya kuasa mengerjakan dengan sendirinya lah, dengan tubuh badan dia lah. Saya baca dengan sendiri. Dan disyaratkannya bagi istita'ah mubasyarah itu 9 syarat pula. Bodoh. 9 syarat pula dah. Ada cerita sini. 9 syarat pula kalau nak istita'ah ni. Mampu dah. Pertama hendaklah diperolehnya baginya bekalnya yang memadai serta dengan berjana lah hingga seperti safarnya dah. Sekalipun jadi biar cukup lah bekal dia. Dan upah jahar upah ke apa ni, kenderaan ada, dan belanja perginya dan kembalinya yang patut dengan dia daripada pakaiannya dan makanannya dan barang sebagainya, yang belanja perginya dah dia cukup. Dan kembalinya dia cukup juga, bukan gitu saja, dan kembali pun dia cukup dalam sekurang-kurang masa yang dapat ia pergi dan kembali di dalamnya serta masa berhenti yang beradat di Mekah. Jadi makan minum Mekah pun kena kira juga. Dan pergi balik juga dengan perjalanan yang beradat lah, ikut kebiasaan dari negerinya. Tetapi jika ada tempat kediamannya itu hampir dengan Mekah, seperti ada ia kurang daripada 2 marhalah. Dia ni orang dekat, boleh gini kereta dekat di Mekah dah. Kurang daripada 2 marhalah, 100 kilo, 110 kilo dah. Dan dihasilkannya dengan usahanya dalam sehari daripada permulaan hari safarnya akan kifayah. Beberapa hari tiadalah disyaratkan baginya memperoleh bekal dan belanjanya tersebut itu. Hanya wajib atasnya pergi haji serta berusaha dalam perginya. Jadi orang yang dekat gak tak sulit cara makin minum. Kita cukup dah. Orang yang kira jauh ni boleh berapa lama dah. Nak kira lah tambah kata tambah apa ni, kira belakang dah. Itu pertama dah. Syarat kedua ada 9 dah. Bahawa diperolehnya kenderaan perginya dan kembalinya lebih daripada sekalian yang telah tersebut itu dah. Bagi barang siapa yang ada antaranya dan antara Mekah 2 marhalah. Dan dikendaki dengan kenderaannya di sini, iaitu tiap-tiap binatang yang beradat mengendarai dia pada demikian perjalanan itu, dan jikalau bagal dan keldai sekalipun. Ini cerita dalam dulu lah. Dan juga kapal terbang, kapal ikutlah asal kau siapa dulu lah. Jangan tak boleh siapa dah, menjadah tak pasti dah. Okay, habis. Maka jika tiada kuasa laki-laki duduk di atas kenderaan kerana sangat masyakkah, sangat sulit yang mengharuskan tayamum, maksudnya sangat sulit sungguh dah, maka disyaratkan bahawa diperolehnya muhammil, orang bawa dengan dibelinya atau disewanya. Jika tiada kuasa ia duduk di atas muhammil, orang jo punguh dah. Maka disyaratkan bahawa diperolehnya muharah. Dan jika tiada kuasa ia duduk dalam muharah, maka disyaratkan bahawa diperolehnya muhaffah, iaitu suatu bilayan yang berkemuncak yang digantung ia di antara 2 ekor unta. Dah bawa unta 2 ekor unta dah. Dan jika tiada kuasa ia dalam muhaffah, maka hendaklah ia duduk dalam tanduan yang menanggung akan dia berapa orang daripada laki-laki, dan jika jauh perjalanan sekalipun. Yang pentingnya selesa lah, siapa je sesuai naik dah. Tak kira naik gapa pun tak. Naik tandu kau bawa nak atas hutan ke, ada rumah atas hutan ke, yang pentingnya selesa dia boleh lah, mampu je boleh pergi dan balik dah. Tidak siapa kokoh sakit. Adapun perempuan dan khunsa maka disyaratkan bagi keduanya kuasa atas menghasilkan muhammil, orang bawa, dan jika beradat keduanya dengan yang lainnya sekalipun seperti segala perempuan Arab, dan disyaratkan bagi yang mengendarai muhammil atau barang sebagainya bahawa diperolehnya sekutunya yang duduk ia di sebelah muhammilnya yang patut sekedudukan dengan dia lah. Seperti bahawa tiada ada ia fasik dan yang sangat
adalah berpusat lah. Dan tiada ada padanya sopak dan juzam. Penyakit sopak penyakit ni lah. Dan apabila turun ia kerana qada hajat, hendaklah sekutunya itu duduk antara dua muhamil supaya jadi bertembung dua muhamil itu. Dan jika tiada diperolehnya sekutunya seperti yang demikian itu, maka tiadalah wajib atasnya pergi haji. Dan jika diperolehnya belanja menghasilkan kedua belah muhamil sekalipun. Ini kira zaman dulu ni, kaedah zaman dulu dah. Yang pentingnya siapa mampu pergi dan balik dan selamatlah. Otino gapo dah gitulah dah. Tapi jika mudah baginya bertambung dengan mata bendanya dan bekalnya yang berkehendak ia kepadanya, sekira-kira tiada takut ia akan cenderung muhamilnya, dan diperolehnya orang yang memegang muhamilnya, orang bawa dia dah. Ni cerita dulu dah. Yang cenderung tak kala ia turun kerana qada hajat, nak kecim berok kerana dah, tiadalah disyaratkan menghasilkan sekutunya dah. Kawal je jaga dia dah. Dan jika tiada seperti yang demikian itu, maka tiadalah daripada sekutunya pada sebelah muhamilnya. Dan barang siapa ada di antaranya dan di antara Mekah kurang daripada 2 marhalah, tiadalah disyaratkan baginya beroleh kenderaan. Jadi kalau dekat kat sampai 2 marhalah zaman dulu jalan kaki pun boleh nah. Kita ni kalau dekat 40 50 kilo tak nak kereta apa selok tengah dah. Ni yang boleh zaman dulu dah. Jika kuasa ia berjalanlah dengan tiada masyakkah atasnya. Kalau ada 2 marhalah, kalau boleh jalan boleh pergilah Mekah, dia kata dah. Tak nanti ada kenderaan dah. Dan jika daif, lemah ia daripada berjalan sekira menghubungkan akan dia masyakkah yang mengharuskan tayamum, maka disyaratkanlah baginya memperolehi muhamil, orang dia bawa dia lah kenderaan dah. Dan disyaratkan keadaan belanja dan kenderaannya dan barang yang ta'alluq dengan keduanya itu lebih daripada membayar hutangnya bagi Allah Ta'ala, seperti nazar dan kafarah. Dan cerita ni baru kait dengan nazar dah. Jadi nak bayar kenderaan ke kos-kos pengangkutan ke apa, kena selesai dulu masalah nazar dan kafarah. Dan juga masalah hutang-hutang lah. Terbagi anak Adam, hutang bagi anak Adam lah. Dan jika ada hutangnya itu bertangguh atau diberi tangguh oleh yang menghutangi dia hingga kembali daripada haji sekalipun lah. Jadi keadaan hasar dia kena bayar perhabis hutang dia. Tapi kita zaman ni ya ada fatwa lain lah. Sebab kita memang style berhutang untuk bayar sekaligus, rumah ke kereta dah. Kalau nak kira bayar harta perhabis kan, tak pergi haji kita tu nak. Jadi tapi kalau kira dulu kan, kena bayar hutang perhabis dululah. Walaupun hutang tu dia boleh tangguh, dia kena bayar dulu hutang perhabis baru boleh pergi haji dah. Tu keadaan hasar dia dah. Tapi keadaan kita lah ni pasal barang terlalu mahal. Lama benar ke lah kita ni buat haji dengan bayar tangguh hak hutang-hutang, bukan bayar bulan. Potong gaji lah, potong bayar sikit-sikit lah. Kalau kita nak bayar perhabis hak tu, tak pergi haji lah kita dah. Dan jika ada baginya harta pada zimmah orang yang lainnya dah, orang itu jaga, ada orang yang amanah pada lain, dan dapat ia menghasilkan akan dia pada ketika itu, maka iaitu seperti yang maujud padanya. Dan jika tiada seperti demikian, maka iaitu seperti ma'dum juga dah. Kalau duit tu ada dengan harta tapi orang tak boleh nak ambil dah, macam tak ada harta lah dia dah. Hak cerita ni kira dia ada harta tu dengan syarat dia boleh ambil, dengan dia masanya nak boleh ambil selalu dah. Jadi harta tu kena bayar lalu lah hutang-hutang dia dah, baru dia boleh gaji dah. Dan demikian lagi disyaratkan keadaannya belanja dan kenderaannya itu lebih daripada segala mereka yang wajib atasnya nafkah mereka itu, seperti isterinya dan kerabatnya. Jadi anak dia, ayah dia kau gapo anak beranak dia yang wajib nafkah, dia kena selesai juga, dia pasti cukup dulu dah, baru boleh pergi haji dah. Dan sahayanya hamba sahaya pun ia kena pera cukup nafkah dah. Yang berkehendak ia kepadanya, yakni yang patut dengan mereka itu daripada pakaian dan makanan. Pakaian makanan itu biar cukup dah. Dan meliharakan akan bapa dan upah tabib dan harga ubat mereka itu kerana hajat kerabatnya dan hamba sahayanya yang berkehendak ia kepada keduanya. Jadi kalau perlu perubatan dah, nak tangguh perubatan anak bini dia,
ayah mak, kalau tak ada orang jaga mak ayah dia dah. Jadi semua tu tanggungjawab dia lah. Kalau perlu bekal ubat, dia cukup lah. Dia tinggal sebulan 2 bulan kat, cukup makanan, cukup bekal nak makan minum anak bini dia dah. Dan kerana hajat yang lain daripada keduanya, apabila tertentu memberikan dia kepadanya, maka disyaratkanlah lebih daripada sekalian tersebut. Dia cukup dulu bayar nafkah, bayar benda-benda perlulah, api, elektrik ke apa benda keperlu dah. Bil elektrik, bil internet lah ni dah. Jadi kena bayar belaka dulu. Cukup pitih tinggal belaka dulu baru boleh pergi haji dia. Yang tersebut itu daripada ketika perginya hinggalah kembalinya. Bukan masuk pergi, saya masuk kembali semua sekali. Kalau naik hari tak, naik hari dah. Dekat 45 hari cukup untuk pergi makan minum, api air gapo semua sekali lah. Kepada tempat kediamannya lah, kembali pada tempat kediamannya cukup lah. Dan jika tiada ditinggalkan oleh yang naik haji akan nafkah dan belanja bagi mereka yang tersebut itu tiadalah harus baginya. Tak boleh pergi haji lah dia dah. Tiadalah harus baginya pergi haji dan wajib atasnya qada, menegahkan dia daripada naik haji hingga ditinggalkannya. Bagi mereka itu nafkah dan belanja pada masa perginya dan kembalinya. Dia kena tangguh lah sehingga dia selesai dulu. Cukup untuk dinafkahkan anak bini dia, barulah dia boleh pergi haji dah. Tetapi harus bagi qadi menyuruh dia khiyar, pilih pada isterinya antara mentalak dia dan meninggali nafkahnya pada tangan orang yang kepercayaan supaya dinafkahkan atasnya dalam masa perginya dan kembalinya. Ikutlah. Kalau kita tak sepego ada bini nak pergi haji saja, nak ceraklah. Biar orang lain pego bini dia tu tak. Boleh bagi orang lain dah. Jadi secara cukup nafkah untuk dalam masa cerak tu boleh lagi kena buyar nafkah lagi dah. Dan lagi disyaratkan pula hendaklah ada nafkah dan belanja yang tersebut itu lebih daripada sewa rumah, daripada sewa rumah dah, tempat kediamannya dah. Jadi sewa rumah kena bayar dululah. Baru cukup bayar sewa rumah baru boleh pergi haji dah. Dan daripada seorang sahaya yang patut dengan dia dah. Lagi yang berkehendak ia kepadanya dah. Ni kalau kita khadah dah. Hamba dah, jam dulu stay hamba. Lalu ni orang gaji lah, kalau bagi tu perlu orang gaji, kena bayar lah. Berkendak ia kepadanya akan khadam kerana apa ni? Mansub atau lemah dirinya, maka jika ada rumahnya dah, ada orang gaji lah rumahnya. Jadi kalau dia perlu pada gaji, bini dia perlu pada gaji, wajib dia kena beri gaji dululah. Dan sahajanya hambanya lah. Itu sangat baik yang tiada patut keduanya dengan dia, wajiblah atasnya mengganti keduanya dengan yang patut dengan dia. Jika mencukupi yang lebih atasnya, ia akan belanja hajinya. Dan seperti demikian itulah kainnya yang baik yang tiada patut ia dengan dia. Maksudnya sini, maksudnya pakaian perhiasan ke apa pun dia cukup lah untuk anak bini dia dah. Kalau dia perlu gaji pun kena upah gaji, kena ada gaji lah dah. Nak tinggal ni dah. Yang pentingnya selesai masalah nafkah ni cukup segala sesuatu dah. Jangan pergi ada masalah ni. Jangan pergi haji dengan tak cukup dah. Orang gaji tak ada, gapo payah nak cawkan anak gapo, jadi tak lagi lah haji ni. Bapak tu dah. Panjang sekali ni tak. Padahal sekat tu dulu tak. Pasal anak kita ni banyak lagi tak. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.